Okey, baru sampai office isteri, nak hantar isteri pergi kerja Tadi hantar anak, sekarang hantar isteri. Saya pun seorang pemandu peribadi Selalunya saya just drop her off. Hari ini saya hantar. Hari ini dah hantar. Sebab apa For tahu? social media presence. So since I made the effort to climb the slope, jadi selamat menjalankan tugas Fizao. Thank you. Inilah tempat jatuh lagi dikenang. Kalau tanya Casey rindu tak tempat ni? Saya rindu kerja dengan isteri saya je. Yeah, I miss you too. You know. I miss like awak I lapar nak makan. Awak ni macam mana nak edit ni? Sekarang ni edit sorang-sorang. Tak apa. Okay, bye dia. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Okey, baru habis memandu dan dah sampai office. Saya nak buat persiapan. Hari ini saya ada tetamu istimewa, special interview dengan tetamu undangan saya. Jadi inilah persekitaran kawasan tempat saya bekerja ni. Ramai orang tengah sarapan, nak vlog dengan pegang kamera berat ni dan orang sedang memerhatikan. Inilah satu tekanan bila kita vlog, orang tengah tengok. Nasib baik pakai mask. Okey, saya punya tetamu undangan untuk yalah kita chit-chat hangout bersama dengan Casey. Dah sampai, saya nak turun bawah jemput dia naik atas. Sambil kita berborak-borak, kita akan menjamu selera. Dia kata dah sampai, salah address kot. Kau kat mana? Salah kasih address. Okay, kau tunggu, aku ambil kau. Kau tunggu. 79A lah. Tengok kesilapan diri sendiri. Kena memandu sekarang. Jauh pula tu. Dia ada kat ujung sekali. Saya pergi office 3 angka, saya kasih dia 2 angka. Kau rasa? Satu. Lambat tu. Macam mana boleh sakitkan salah address? Apa ni? Hans Ashri. Pagi-pagi buta hantar aku pergi kat hostel. Saya dah turun macam, saya adalah cari, saya tengok building ni 2 tingkat je. Sebab kalau 3 tingkat saya macam okey lah, boleh faham lah bawah hostel kan. Kita tengok balik, ini hostel saya penuh-penuh. Aku macam apa ni? Kau macam tempat ni gini-gini Oh tak, salah address. Hans Ashri ada dekat luar. Dah sampai. Saya nak panggil dia masuk. Saya nak tengok dia punya reaction. Okay. Okay, Khairul, boleh masuk? Doktor? Ini dia. Aku jangan masuk bilik doktor. Bilik doktor. Doktor Casey. Yes. Alamak. Jadi ini adalah hangout dan makan. Yeah. Kita akan sambil makan, sambil hangout dan tanya Khairul apa saya banyak soalan nak tanya ni. Aku hari-hari tidur bangun, aku tak perasan macam 5 bulan dah lepas. Macam bukan baru sebulan ke? Oh dah 5 bulan 5 bulan jom.
Ini dia dah berjumpa dengan tetamu undangan saya. Kita ada Hans Ashri. Yes. Ya, Hans Ashri. Terima kasih kerana sudi luangkan masa jangan tengok diri sendiri dekat skrin tengok sana kamera Tak boleh lah. Kau tahu lah, aku distracted nampak muka sendiri. Tengok untuk tengok angle betul-betul dengan baju okey lah Jangan tengok video, tengok kamera sana Orang nak tengok muka kau yang handsome sikit Handsome banyak saya lah. Ini okey, boleh ambil. Okay, so hari ni kita nak chit-chat sambil makan. Boleh. Ni nasi sambal goreng untuk Hans Ashri. Ini ayam ke apa? Ini kenapa ayam dia gedek macam ni? Tu saya tunjuk. Ini ayam injek ke? Ayam besar ni Kalau kat Singapura mestilah ayam injek kan? Ini bukan ayam kampung. Ini saya punya nasi lemak. Kenapa macam gitu sekali nasi lemak dia? Kan? Tu apa tu? Ikan ayam filet. Rasanya filet Oh, salah bukan. Boneless chicken. Nasi lemak. Wow. Nasi lemak boneless chicken. Wow. Jaket ni untuk tutup perut supaya tak nampak gemuk sangat lah. Oh lah ya kan? Biar sebab sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah ya. So, dah berapa lama kau dah leave radio Okay, dia sebenarnya kan, kalau hari tu, dia baru-baru ni aku macam sedar diri dulu. Kalau hari tu aku tak check berapa lama aku dah leave radio, aku baru ingat macam 2-3 bulan tau. Okay. Sekarang bila tengok balik timeline daripada aku berhenti radio tu bulan Mei. dah dekat 5 bulan dah. 5 bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, 4 bulan lah letak dalam gitulah. 4 bulan kau dah tinggalkan kerjaya kau profesional sebagai DJ dekat radio. Dah berapa lama kau dekat radio sebelum ni? 3 tahun dah. 3 tahun. Kan? 3 tahun pun tak rasa tau sebenarnya. So, 3 tahun. lepas 3 tahun kau tinggalkan radio. Apa sebab? Untuk episod kali ni lah, saya tanya Hans ni sebab Hans ni adalah seorang yang muda, mempunyai kejaya rice bowl yang baik sebagai seorang penyampai radio dengan syarikat yang besar. Jadi untuk beliau tinggalkan radio untuk mencapai impian kita ni, untuk kita capai pada mulanya kadang-kadang kita akan tinggalkan macam-macam benda yang antaranya gaji yang tetap setiap bulan kan. Setiap bulan masuk je kad ATM mesti ada gaji. Macam tak payah risau tau. Yes. Macam kau nak belanja apa-apa tak apa, okey, sebab you know by 25 hari bulan tu gaji no matter what akan masuk juga. Waktu dah 3 tahun tu saya dah rasa macam stagnant. Macam aku dah buat ni, aku dah buat tu, macam-macam benda aku dah buat. Rasa macam tak puas tau. Rasa macam okey, aku nak buat benda lain. And benda lain yang kita nak buat ni selalunya mesti ada sangkut paut dengan benda-benda digital. Jadi waktu tu macam-macam idea saya dah lontarkan untuk buat ini, buat itu, buat ini, tapi setiap kali idea tu ditolak, dikatakan tak apa, nanti boleh cuba ini, tapi tak dibenarkan untuk buat tau. Jadi dia punya frustration tu, dia makin lama dia makin membuak-buak. Sebelum kita dapat buah yang kita inginkan ni, pastinya kita akan rugi buah-buahan yang kita dah tanam sebelum ni kan. Pokok dia dah tanam 3 tahun tanam pokok tau, dah ada buah dah. Sekarang kau nak tinggalkan pokok ni, kau nak tanam pokok lain pula ni. Masalahnya dia tak boleh tanam pokok ni dengan tanam pokok lain. Sebab katanya kena beri perhatian kepada pokok ni. Satu pokok je. Jadi tak boleh bagi perhatian untuk 2 ladang. Satu ladang aja. Kau nak ladang durian ke kau nak ladang rambutan? Jadi durian ikut musim. Hans tinggalkan kejaya ni. Adalah sebab-sebab lain juga kan saya terpaksa untuk tinggalkan kejaya sebelum ni. Tapi dengan harapan selepas tu iaitu nantilah, tu tak payah kongsi sekarang lah. Tu bila saya dah betul-betul bersedia, tu nanti saya akan kongsi sendiri. Sebab yang lain tu. Jadi yang lagi satu harapan tu adalah untuk mula masuk ke dalam dunia social media lah, dengan dunia podcast, dunia YouTube dan sebagainya. Sebab this is where generasi heading tau. Sebab saya tak tengok TV. Bukan sombong, sebab saya tak suka dengan apa yang ada di kaca TV. Sebab apa yang saya nak tengok selalunya bukan saya kata saya tak tengok TV langsung tak. TV sekarang dah jadi apa tau? TV ni bukan tak relevan. Dia relevan. Cuma TV sekarang dah jadi satu niche. Macam YouTube adalah niche untuk anda lihat konten-konten yang reality. Betul. Konten-konten yang macam homemade kan? Betul. TV ni satu konten niche. Jadi TV dah tak the one media that everyone consume, but it is now a niche. Maknanya
Hanya certain people will watch certain drama. Betul. Saya kata bukan saya tak tengok TV, saya tengok juga macam drama-drama di TV3 sebagainya. Ada juga drama yang pukul 9 malam yang aku suka tengok. Macam misalnya di TV3 setiap malam hari Ahad dia waktu tu dia bersiaran ada I Can See Your Voice Malaysia. Saya suka tengok rancangan reality. Ya, rancangan macam game show ni semua. It's very fun. Rancangan-rancangan ni kita tak ada dekat Singapore lah kan. Adalah cuma dia ada musim. Ada musim dia. Tapi kalau di Malaysia tu, dia macam kalau aku tak dapat dekat saluran ni, aku boleh pergi kat saluran lain. Jadi dia punya content tu is always there. Tapi waktu yang tersedia. Sampai kan nak cari ustaz pun ada competition. Betul. Ada satu dua Ada dua. Satu da'i, satu PU. Aku yang tak tengok pun aku tahu lah. Kayaknya aku tak tahu. Tak ada. Sampai ada saluran untuk rancangan-rancangan rancangan-rancangan agama. Kau ada toko jadi PU. Kau jangan macam-macam. Betul. Dalam 2 tahun yang lalu, kita dah nampak. Kita dah push benda-benda ni semua. That content ni akan menjadi satu platform. Antaranya Mediacorp mungkin akan kerjasama dengan YouTube, dengan Spotify dan sebagainya. Dan sekarang kita dapat lihat 2 tahun kemudian, benda tu memang terjadi. Rasa macam Kesal tu tak sangat, tapi rasa kecewa lah. Kita tahu CNA sekarang dengan YouTube kan? Memang boleh faham. Kita dah bersuara 2 tahun lepas. Jadi itu antara sebabnya. Yang panjang Yang panjang. Kenapa? Dia, tinggal kerja ni tak boleh bohong. Dia ada pull factor, dia ada push. Yang tadi anda dengar, pull. Pull pull. Push factor. Push-pull aku dah tak tahu lah. Pull factor ni kat luar tu. Han, sini lah. Boleh buat konten sendiri tau. Tu pull. Push factor, adalah yang mungkin nanti Hans buka channel YouTube. Kau ada channel YouTube? Saya ada, tapi saya belum keluarkan sebarang video. Kalau nak buat, nak kena semangat dan nak kena ada dalam kepala otak tu macam, aku tahu kalau dah start ni aku tak boleh berhenti. Dan saya tengah macam, sebelum aku buat setengah masak, biar betul-betul prepare dah ready 100%, baru buat sehabis baik. So, lepas kau tengah radio, what did you do actually for the past like 3-4 months? Tidur. Memang ada hari yang tidur lah. Jangan tak tidur kan. Ada hari yang mana yang kita betul-betul rasa nak melepak tu melepak je lah. Selain daripada tu saya tolong bisnes keluarga. Family saya ada bisnes makan. Di mana waktu COVID tu semua benda nak kena go online. Jadi terpaksalah tolong mereka setkan Instagram, brandingkan company tu balik. Apa nama? Jual apa? Dapur Mak Kita. Dapur Mak Kita. Tu kamu punya. Tu bisnes mak saya dan juga makcik saya, 2 orang. Jual apa? Hans Family. Kita punya plug-in kau tengok. Hans Family Mak Kita. Salah. Tapi sekarang sebab tak ada kedai fizikal dan sebagainya, so lebih kepada Jual apa? Makanan lah. Makan apa? Makanan aku kan. Aku ni kau tahu lah, belum aku cakap nanti aku tak ingat. Dia macam makanan-makanan. Dapur Mak Kita ni dia specialize in makanan-makanan mak-mak Melayu, makanan Melayu. Sebab kita tak nak fokus dekat makanan macam western atau hipster makanan ni semua, tak ada. So kita protect makanan-makanan Melayu macam ayam masak lemak, sambal goreng pengantin. Kita ada frozen roti boyan. Kalau nak boleh order, nanti kita pack, kita akan hantar dekat rumah. Yang dah beli semua members. Sebab waktu tu bila saya tolong family business tu move dekat digital, saya pun tolong push sikit-sikit. Tak banyak lah. Sebab makanan Melayu kan. Tapi bila tengok macam actually masih ada lah market makanan Melayu dekat digital ni. Masih lah ada. Ramai aku makan nasi lemak, kau makan nasi goreng. Nampak? Nampak habis lah. Nampak? Tengok ni. Nampak? Tapi sambal goreng tak ada lah. Dia sambal goreng pengantin je ada. Sambal goreng pengantin dan lepas bab makanan ni makcik saya yang buat. Mak saya dia macam ada makanan tapi dia lebih kepada kuih-kuih. Dalam 3 bulan 4 bulan on off lah. Tolong family business. Belum ada sesuatu yang konkret untuk Hans develop. Sebab belum ada tempat untuk saya duduk diam. Aku daripada kat radio sampai aku keluar, yang asyik panggil aku Channel 5 je. Channel 5 kan nampak? Kau nampak? Terkejut. Tapi rasa macam humble jugalah. Jadi lepas saya keluar radio tu, ada 3 projek 3 projek daripada saluran 5. Kita dah biasa. Kau 3 tahun Aku 15 tahun. Jadi producer presenter.
Kita dah biasa hasilkan rancangan. Mm-mm. Tak nak ke kau nak buat rancangan sendiri? Nak. Ni yang lepas ni YouTube saya sendiri dah nak start ni. Kau nak Tapi apa rancangan kau nak buat? Ada idea tak? Ada tak kisah. Ada satu tu yang siapa aku cakap Fiza. Apa? Rancangan seram-seram juga tapi bukan macam bercerita ke apa tau. Dia lebih kepada adventure. Pergi ke tempat-tempat seram. Oh. Sebab kau tahu kan aku suka pergi tempat-tempat seram gini semua kan. Jadi waktu tu dah ada plan sebenarnya tempat-tempat seram ni nak pergi sekali lockdown. Tempat tu kat Johor lah. Oh, okey. Dah pergi reki semua. Jadi lockdown. Jadi waktu tu ingat lockdown. Oh, sebulan je kot. Kau sampai hujung tahun. Lockdown sama Malaysia. So, kau pernah tengok tak Adventures dengan alamak aku lupa pula YouTube yang aku follow ni. Seorang lelaki Mak Saleh ni dia travel around the world untuk pergi ke tempat-tempat abandoned building. Oh, tahu. Jadi aku suka buat benda-benda macam tu. Sampai ke tempat yang dia pergi dekat Bali tu pun aku dah pergi. Tu bajet tinggi lah. Memang bajet dia tinggi tapi aku nak start kat Singapore dululah. Pergi ke tempat-tempat seram di Singapore dan apa ni adalah video-video yang lain jugalah. Aku nak buat juga muka-muka yang keluar dekat YouTube dan juga dekat Facebook ni semua muka-muka baru. Nas Daily ni semua aku dah tak nampak dah. Sebab dia ikut algoritma kan. Jadi aku memang Easy Lens yang perempuan yang buat reaction tu. Nas Daily dah hidup senang tinggal Singapore. Sponsor aku dengar. Kau tengok apa banyak projek government dia buat. Itu sebab dia duduk Singapore. Sebab government sponsor dia pasal. Oh banyak video. Tapi aku cerita sikit pasal dia. Berapa bulan yang lepas aku ditawarkan untuk kerja dengan dia. Kau ditawarkan? Kenapa muka kau macam Nas Daily ke? Waktu bila aku ditawarkan tu, dia macam a bit confusing tu sebab orang yang manage dia punya admin punya site tu macam agak confused lah aku rasa. Dia cakap dengan aku turun hari ni sedemikian. Aku turun lah dekat situ. Jadi dia bukan macam kau kasih salah address, dia kasih aku salah hari, salah timing. Lepas tu aku call lah. Lepas tu dia cakap aku tak sepatutnya turun hari ni. Dan aku cakap tapi sekarang aku dah ada dekat sini. Lepas tu dia marah aku. Admin dia? Admin dia marah aku. Aku cakap asal aku yang kena marah. Padahal patut kau datang je turun bawah kan ambil aku sebab aku dah ada dekat sini. Lepas tu dia cakap never mind, it's okay. Dia buat bodoh aku. Lepas tu dia diam all the way, tak reply. Jadi aku tak faham. Oh, wow. Orang ni dia sebenarnya aku Tapi okey. Untuk dapat factual yang betul, dia confirm salah kasih kau date. Dia confirm salah kasih aku date, salah kasih timing. So kau datang according to apa dia message kau? Apa yang dia message lah. Bukan message, apa yang dia email. Jadi aku ikut dekat dalam tu. Tapi dia ada kasih nombor. Bila aku dah call dia dekat situ tu, dia cakap oh tak, sebenarnya aku punya hari yang aku patut datang interview dengan management diorang adalah lagi 3 hari akan datang. Takkanlah aku nak balik lepas tu tunggu lagi 3 hari. Sebab lagi 3 hari tu memang masa tu aku tengah tak free pun. Tapi kan bro, dia ada salah dia. Dia ada silap dia. Kemungkinan ini your big break to something yang kau nak buat. Bersusah-susah dulu lah. Walaupun kau dah datang lagi lah. Okay, saya dah habis makan. Alhamdulillah. Nasi sambal goreng ni sambal dia really memukau not bad. Aku lupa nak kasih kau makan aku punya sambal malam seram. Oh man. But anyway, Saya call dia kau punya sambal. kita selesai sembang ni. Sekejap lagi kita nak cuci tangan. Aku makan lauk. Kita kembali selepas ini. Kau jangan ke mana-mana. Okay, saya nak kasih sedikit father parenting tip untuk bapa-bapa yang kadang-kadang terpaksa jaga anak kerana isteri kerja ataupun ada hal-hal yang harus isteri anda hadiri. Anak saya Hayan tadi kata nak kencing kan, buaya kecil. Saya dengan Ausam, jadi 2 orang anak, saya seorang. Masalah sebab saya nak kena siapkan dia kasut. Abang dia pakai kasut, dua-dua nak kena pergi toilet dan it will take up time. By the time kita nak sampai toilet, mungkin dia nak terlepas dah. So selalunya Hayan memang dia toilet train, alhamdulillah.
Tapi ada kalanya dia terlepas jugalah kan. Tapi dia toilet train. So saya selalu standby 2-3 Pampers dekat depan sini. Dan kalau saya seorang tak boleh bawa dia pergi toilet ataupun isteri saya seorang, kita akan sarungkan di Pampers. Kita akan suruh dia buang. Itu toilet lah, portable toilet dia. Jadi sekarang dia dekat belakang ni, nampak? Tengah sembunyi. Budak kecil nak buang air kecil pun malu. Ada perasaan malu Kita yang tua-tua ni kadang-kadang ni dekat media sosial komen, "Hoi, macam tak ada malu gitu So inilah parenting tip yang boleh anda mungkin gunakan lah. Walaupun anak anda ni dah toilet train, kalau emergency macam ni kan, takut terlepas dan tak ada orang nak tolong, boleh gunakan Pampers ataupun lampin pakai buang lah. Alhamdulillah. Ya, dah makan kita. Dah selesai. Tangan pun dah bersih. Dah cuci dengan sabun. Wangi dan sebelum tu macam mana kau punya okay, to be honest, ini bukan kita nak rate makanan, rancangan rating makanan, tapi tanya aje. Adakah nasi sambal goreng tadi menepati cita rasa kau? Okey lah, dia kira macam not bad lah. Tapi sambal dia tu tadi kira sedap. Dia macam lebih kepada manis. Kalau sambal mak aku, dia lebih kepada pedas. Kalau sambal malam seram, dia lebih kepada pedas gila babs. Kejap. Sambal malam seram, dia ada berapa macam? Dia ada 5 jenis sambal. 2 jenis sambal yang sama, tapi tahap kepedasan yang berbeza. Jadi dia panggil seram level lah. Dia seram level. Kau dah tanya ni, aku ambil lah. Ambil lah. Marilah. Hey, action. Ni sambal belacan kronik. Tahap pedas 3. Ini sambal mala. Ni mala. Mala seram. Mala. Wah, nice. Mala. Sambal belacan kronik ekstrim. Tahap pedas 5. Ni belacan jugalah kira kan mala ni. Ni sedap ni, ya Allah. Sambal belacan tapi mala. Ada mala. Boleh buka. Tengah aku yang licin. Buka. Kau macam bini aku sama juga. Keras. Cakap macam mana? Dia ada boleh. jin dekat dalam tu. Full lemak. Why? Bau dia sedap lah. Sambal mala. Ini sambal kicap. Tahap pedas 5. Ini kalau makan dengan ikan bakar. Sambal kicap. Uish. Bau aku dah tahu pedas gila. Kan? Jadi Hans Ashri, apakah mungkin dalam masa akan datang ni plan untuk diri Hans? Rancangan untuk masa akan datang ni yang terdekat lah. Kita kasih yang dekat-dekat dululah. Saya akan mula dengan saluran YouTube saya sendiri. Podcast saya tak pasti lagi. Maybe saya akan ke sana, mungkin atau mungkin tidak. Tapi saya akan fokus pada satu dululah. Saya rasa saya dah nak mula untuk buka saluran YouTube, dan daripada situ saya lebih kepada saya tengoklah mana jalan tu bawa saya. Nak tanya ni, apa yang kau selepas 3-4 bulan dah tinggalkan radio, barulah kan? Pasti juga. Benda baru ni akan rasa rindu. Apa yang kau rindu sangat dan kenangan-kenangan kau dekat radio dulu? Kerja lah. Rindu kerja lah. Sebab kita hari-hari, kita dah biasa sangat tau kerja dengan panel. Sekejap, sorry, mencelah sikit Bang. Kenapa? Bang, kau kalau aku suruh datang pukul 10.30 pagi. Aku bangun pagi ni bang, rasa macam lain lah nikmat dia. Maklumlah, dah berapa bulan kan tak bangun terlalu pagi sangat. Sebab kalau siapa yang follow saya waktu saya kerja dekat radio dulu, 3 tahun saya kerja dekat radio, 3 tahun aku kerja pagi kan. Jadi saya dah terbiasa dengan waktu tu paksa diri untuk hari-hari bangun pukul 4.30 pagi, sebab pukul 5 lebih tu dah nak kena sampai dekat radio. Jadi saya rindu rasa nikmat kerja waktu pagi tu, sebab orang kerja pagi je akan rasa benda-benda ni. Selain daripada tu, kau rindu tak nak sparring dengan kau punya partner sebelum ni? Fiza lagi siapa? Fiza Niti lah. Fiza dengan Niti. Of course lah, itu yang antara rindu. Memang kita masih kontak, berbual dan sebagainya. Tanya perkembangan lah. Tanya perkembangan. Dan saya kalau mereka kenal lah, dan siapa yang kenal saya suka secara haram rekod
perkara meripik-meripik yang berlaku secara spontan. Dan video-video tu semua saya masih simpan. Jadi kadang-kadang bila kenangan tu terkeluar tengok balik saya, rindulah dulu dengan Niti buat ni. Rindulah dengan Fiza dulu buat ni. Aku suka rekod dia dulu nyanyi seorang-seorang dekat dalam konti. Aku, to be honest, aku actually ada satu Apa dia? goal, impian. So, aku ada this idea of I was toying with this idea sebenarnya dah lama. Untuk adakan rancangan tetap online. Khususnya di YouTube ataupun di Facebook. Belum either platform lah. Sebab dua-dua platform ni pengikut dia memang ramai. Kan? Orang senang gunakan dua wadah ni. So, what happen is morning show. Misal kata morning show Hans Ashri dengan another person. Kita cari talent, dan orang tu duduk pagi, dia buat live YouTube ataupun Facebook. Dia kasih traffic, dia main lagu. Jadi idea aku ni, kita ada morning show. Morning show datang pukul 6.30 report dekat sini. 6.30. Hui. Asal? Tak ada. Yelah, orang nak traffic Tahu semua. lah. Aku dengar 6.30 tu macam, ui. 6.30 all the way, duty dia 6.30 all the way sampai pukul 10. Habis 10, habis. Lepas tu, evening drive time, orang nak balik. Orang nak entertainment. So, the entertainment ni, punya part ni, it can be macam orang tengok kau tau. And then kau share something. Okay, hari ni saya nak share satu video kelakar. Ini video dia. So, kau dari screen kau screen sharing. Itu sebenarnya idea yang bagus tau. Sebab dia lain tau. Sebab kita ikut jadual macam jadual radio. Tapi dia visual. Semua drive time, morning, drive time evening. Dan malam seram. Itu aku punya ultimate idea. Cabaran yang pertama sekarang ni adalah apa? Duit. Duit. Betul lah. Yang itu memang cabaran yang utama sekali. Takkan orang nak kerja for free. Apa yang Hans boleh kongsi dengan yang sedang menonton ni? Hans mengambil langkah untuk tinggalkan kerjaya yang sungguh comfortable dan pursue sesuatu yang beliau impikan lah. Betul. Saya lebih kepada ada saya tahu ramai yang cakap ni kerja gila. Cakap kau dah ada kerja stable, ada followers dan sebagainya, kenapa berhenti? Ada pula yang cakap apa ni, ni mesti inilah bla 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 bla. Sebab sebelum saya keluar, awak keluar, sebelum tu ada teman-teman lain yang juga tinggalkan stesen yang sama. Tapi nasihat saya, kenapa saya buat macam itu? Sebab saya tak nak menyesal lakukan sesuatu yang saya nak buat. Sebab saya masih muda, saya belum lagi jejak usia 30. Jadi selagi saya masih ada semangat dan juga idea-idea dan juga masih lagi kreatif ni. Jadi saya tak nak sampai satu hari tu usia 40 saya masih dekat tempat yang sama, lakukan benda yang sama untuk 20 tahun. Dan saya menyesal sebab 17 tahun sebelum ni aku pernah terfikir aku nak buat macam ni tapi aku tak buat. Jadi saya tak nak rasa menyesal tu. Jadi itu antara sebabnya saya rasa macam this is time untuk saya sebenarnya put a stop dengan benda yang saya sayang. Sebab saya akan rasa lebih macam kesal kalau saya tak buat apa yang saya nak buat. You need to always have a backup plan. Kena ada backup plan lah. Kalau awak nak berhenti kerja dan sebagainya, awak nak be realistic lah. Nak kena ada savings. Dan selepas tu bila dah berhenti kerja tu, sebelum berhenti kerja tu nak kena ada plan. Plan awak tak boleh untuk setahun yang akan datang, mesti nak kena plan untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau aku buat ni macam mana, gini semua. Sebelum tu pun juga rancang kalau dah berkahwin, nak kena rancang dengan isteri, rancang dengan suami. Kalau belum, nak kena rancang dengan ahli keluarga, tengok apa yang mereka kata. Tapi yang paling penting, dengar kata hati lah. Dengar kata hati. Kalau awak rasa awak akan lebih bahagia, lakukan perkara yang awak lebih suka, go for it. Betul lah. Kalau ada partner, berbincang dulu. Dan persiapan tu, macam Hans kata, penting sangat. Persiapan memang penting. Kita nak kena tahu kalau bot tu make sure dah ada bot lah. Walaupun bot tu tak siap sepenuhnya, it's okay. Rangka dia dah ada lah. Sekurang-kurangnya awak tahu macam ni ada, aku boleh continue lagi, boleh buat lagi ni. Ahli keluarga nak kena sokong. Pasangan kalau ada nak kena sokong. Yes. Okey, jangan lupa untuk follow Hans Ashri. Yes. Ada Instagram, ada Facebook, ada juga YouTube channel yang belum ada video. Okey, sekarang kita nak kasih challenge. Yes, apa. Okay, sekarang saya sebenarnya datang sini hari ni dengan misi. Saya cakap, aku nak kena tanya Casey nanti, kena kasih aku satu mission. Dia kira macam mission ni untuk push. Push aku untuk keluarkan sesuatu at least macam by this weekend lah. So Hans Ashri sekarang ni ketika video ni dirakamkan, so by next week aku nak kau keluarkan satu konten. Dan konten ni tak perlulah yang heavy stuff. Taklah. Aku daripada radio sampai sekarang sama je. Aku suka benda-benda yang gosip. Yes, baru nak cakap.
Kalau korang nak tahu rahsia yang aku pegang pasal KC, Amai. Jadi your secret is serve me, brother. there's no secret. So by next week, tak kisah any day, kena hasilkan satu konten video tentang apa yang tengah viral di dunia artis. Dunia artis, okey? Okey? Video tu harus sepanjang setidak-tidaknya 5 minit. Oh boleh lah. Aku punya bercelote merepek je dah 10 minit. Cakap senang jadi jangan lupa subscribe. Okey, channel YouTube, channel nama apa, Facebook dan Instagram. Silakan. Okey, saya YouTube, Instagram, Facebook, Twitter tak payah, Twitter personal. Facebook, Instagram dan juga YouTube saya Hans Ashri. Senang saja. HANSASHRIE. Okey, jadi kita jumpa lagi di satu lagi episod dalam Hangout bersama KC. Tak, actually ni tak ada rancangan, tak ada nama, tapi terfikir Hangout. Tiba-tiba je. Hangout So untuk my bro, this is for you man. Come on. Couple apa neoprene neoprene dulu kan tu. Kental. Zaman neoprene. Zaman neoprene gambar stiker. Zaman neoprene zaman aku sekolah rendah buat benda tu. Neoprene terima kasih kerana sudi menolong tengoklah menonton vlog KC, dan saya nak ambil anak sekarang ni di sekolah, kemudian jemput isteri hari ni ada meeting, dan sebelum tu nak hantar Hans Ashri ke destinasinya sebelum saya jemput anak. Sebulan kan? Busy nampak? Business, kau ada? Licin di sini. Okey. Wow. Cuaca panas. Aku dengan jaket dekat studio sejuk lah. Sini kan dok, dia punya bahang dia. Hanya Allah saja yang tahu. So, I really hope that saya boleh Datuk call lah, Datuk. edit video ni. Datuk. Datuk mana? Datuk aku. Apa kau? Datuk mana? Datuk. Datuk kau? Tak lah, Datuk aku dah meninggal. Ngarut dia ni. Panas Panas sangat. Habis aku dengan jaket, kau rasa? Habis aku ni namanya cari pasal. Apa dia? Namanya cari pasal ni. Datuk panas pakai 2 lapis. Kau tak tahu. Dia pakai terik kat sini. Kau? Ini padahal aku pakai ND filter sih. Tetap nampak gelap je. Nampak terang. Kau tengok. Kan? Ke kau nak cakap aku gelap? Tak ada. Joke kau stop it sama Alah. Joke. Jadi dia macam joke dia Joke overuse lah. Joke dia macam sebelum orang mengata aku gelap, aku cakap diri aku gelap dulu. Okey, dalam kereta Hans nak pergi mana? Airport. Nak Pergi mana jalan-jalan? Nak step bercuti je kan? Tak, Flight to nowhere. Saya ada business meeting kat KL je. Oh, wow. Dengan Datin Rukia ke? Datin Rukia. Yang Datuk Rukia list dekat Johor tu. Oh, tu dia.